Hari ini kita sambung lagi pelajaran kita. Masih lagi di dalam surah Al-Baqarah, juz yang kedua, ayat yang ke-140. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika itu ayat yang ke-147. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Okey, terjemah yang harfiah dia. Alladzina, orang-orang yang ataina, kami telah berikan kepada mereka. A'tainahum, itu apa ni? Kalau lafaz yang lebih mudah lagi, a'taina. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu. A'taina, ataina, supalah makna dia. Orang-orang yang atainahum, kami telah berikan kepada mereka al-kitab, kitab. Ya'rifunahu, mereka mengenalinya ataupun mereka mengetahuinya, kama, sebagaimana, ya'rifuna, mereka mengetahui ataupun mereka mengenali, abna'ahum, anak-anak lelaki mereka. Wa inna, wa dan inna, sesungguhnya, fariqan, sekumpulan ataupun satu kumpulan, sekelompok, minhum, dari kalangan mereka, layaktumuna, la, memang, yaktumuna, mereka menyembunyikan, al-haqqa, kebenaran, wahum, wa maknanya dalam keadaan. Itu kita panggil waw hal. Wawul hal maknanya dalam keadaan. Hum, mereka, ya'lamun, mengetahui, mereka mengetahui. Okey, itu terjemah harfiah dia. Seterusnya terjemah biasa. Alladzina atainahumul kitab. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kitab itu. Ya'rifunahu, mengetahui serta mengenalinya. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya sebahagian dari mereka, layaktumunal haqqa, berusaha menyembunyikan kebenaran itu. Wa hum ya'lamun, sedang mereka mengetahui. Itu terjemah yang biasa. Sebenarnya ayat ni dia masih lagi duk cara ataupun kita ni masih lagi start daripada mula-mula di awal juz yang kedua tu, kita duk bincang tentang masalah kiblat, kan? Masalah kiblat, masalah pemalingan kiblat. Tu start di juz yang kedua. Lepas tu dia secara tidak langsung, bila kita sebut pasal kiblat ini, dia berkaitlah juga dengan orang yang membantah pemalingan kiblat itu. Cerita berkenaan dengan kiblat, cerita berkaitan dengan pemalingan kiblat. Jadi adalah orang yang membantah. Siapa orang yang membantah?
pemalingan kiblat tu, orang yang tidak setuju, iaitu ahli kitab lah. Ahli kitab. Mereka ni apa dia tidak bersetuju sebab yang sebenarnya ialah mereka tak siku lah, tu saja. Mereka tak situ. Kiblat itu hanya sebagai alasan saja kepada ahli kitab ini. Kebetulan ada peristiwa kiblat, maka dia pun buatlah alasan untuk dia tak situ, tak sikut ajaran Islam itu. Dia berkatalah ajaran Islam ini ajaran yang tidak tetap. Kan? Kalau Allah itu Allah yang benar, Allah betul, apa dia berubah-ubah gitu kan? Sekali dia suruh menghadap ke Baitul Maqdis, sekali pula dia suruh menghadap ke Masjidil Haram, lepas ni dia nak suruh menghadap ke mana pula. Jadi tak tetap tu. Tidak tetap itu bermakna mungkin ke Allah itu tidak tahu? Kan? Dia mula menimbulkan persoalan lah dengan benda-benda gini. Sebagaimana juga dia tak ikut Nabi sebenarnya, tak ikut Islam. Jadi Nabi itu sebagai alasan saja, kerana Nabi ini bukan Nabi yang dari kalangan kita. Dia buat alasan lah. Nabi Muhammad bukan dari kalangan kita. Nabi Muhammad ni bangsa lain. Kita lama dah, Nabi-Nabi yang ramai sebelum daripada ni turun kepada bangsa kita belakang, daripada Bani Israel belakang. Kenapa tiba-tiba mari hok ni? Okay. Jadi dia alasan dia. Kebetulannya berlaku gitu, maka bolehlah dijadikan alasan. Sebenarnya dia tak sikut. Kalau betul lah dia nak ikut Nabi Musa dulu pun sudah lama dah dia tu dah. Kalau dia ikutlah Nabi Musa tu Bani Israel tu, Nabi Isa kan, semuanya dari keturunan dia belaka tu. Nabi-nabi hok start daripada Nabi Yakub tu lah. Kan? Itu semua keturunan dia ramai, tetapi dia tak turut pun. Jadi dijadikan alasan sahaja. Nabi itu begini-begini dah, kiblat ini apa gini-gini. Jadi bila sebut pasal ahli kitab yang tak setuju dengan pemalingan kiblat itu, maka Tuhan pun sebutlah berkaitan dengan sifat-sifat ahli kitab sekali. Dah sebut dah tu dah. Pasal ahli kitab. Jadi sebut sebelum daripada ni, dia sebut ahli kitab ini, ma anta bitabi'an qiblata ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Ahli kitab ini sebenarnya dia saling berbalah, dia saling tak setuju. Kan? Sebelum ni ayat yang ke-145 tu, saling tak belaga sama pokok dia. Ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Ni kata orang Yahudi kata kiblat dia gini. Maknanya cara hidup dia lagu ni, agama dia sikit-sikit. Orang Kristian pula kata kiblat dia lain pula, agama dia lain pula. Masing-masing tak belaga. Itu itu salah satu ciri-ciri ahli kitab lah tu. Tuhan nak jelas kepada kita. Yang lepas tu ayat yang kita tengah baca ini, Tuhan nak royak lagi, ahli kitab ini dia ni sebenarnya dia tahu benda tu. Benda-benda yang berlaku ni dia tahu. Antaranya hak ni lah hak kait dengan pemalingan kiblat ni, dia tahu sebenarnya. Dia tahu lagu mana, dia tahu semoti. Kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal apa ni, dia tahu sebagaimana dia tahu anak-anak mereka. Tahu anak-anak ni lagu mana, sebagaimana dia kenal anak-anak, iaitu kita tak tukar. Kalau anak kita agak kita kenal lah, ni anak kita ni, tidak anak orang lain ni. Nampak muka serupa tapi tiba-tiba perangai jadi lagu lain. Apa? Tidak serupa anak kita ni, kita kata ni dah. Dia jadi orang lain ni. Tu.
Apa kita? Sebab kita kena. Kita boleh cek. Ada anak-anak kita tu. Jadi orang-orang ahli kitab ini pun berkaitan dengan kiblat ni sebenarnya dia tahu. Dia tahu waktu sebenarnya betul dah. Memang tu suruh mengarah ke mana-mana tu waktu perintah tu belaka. Dia maklum benda tu. Cumanya layak tumunal haqqa, dia susu. Hak sebenarnya dia susu. Layak tumunal haqqa. Tu saja. Tapi di kalangan kita kata ulama-ulama dia memang dia tahu benda tu. Lepas tu ada orang-orang yang barulah kita kata orang Yahudi dan juga Kristian yang mana dia kata tak ada dalam Alkitab ini kita kata Taurat dan juga Injil lah. Kalau bahasa Quran dia panggil Taurat dan Injil. Kalau bahasa lain juga kita panggil perjanjian lama dan juga perjanjian baru tu. Disebut sebagai Ahdul Qadim, Ahdul Jadid. Perjanjian lama tu hak kita panggil Taurat tu. Okey. Perjanjian baru Ahdul Jadid itu kita panggil Injil. Dia kata tak ada. Kita sudah cari dah. Berkaitan dengan ikutlah pemalingan kiblat ko, berkenaan dengan Nabi ko, sebenarnya sudah tak ada dalam kitab Injil ni. Tidak sebut dalam kitab Bible. Macam mana tu? Kata sebut dah yaktumunal haqqa. Dalam Quran kata cuma dia tak royak, dia sembunyikan, tapi sebenarnya tak ada sebut. Memang betul. Dalam kitab ataupun kita panggil Taurat dan Injil ini, Quran sebut Taurat dan Injil ini sebenarnya asalnya memang ada, tetapi dia sudah diubah, sudah ditukar. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka ni sudah tukar dah kalimah-kalimah tu daripada tempat dia. Yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dia kata hak ni hak tu heraya lah. Tu dah. Dalam kitab-kitab dia tu. Wa ma huwa min indillah, tetapi sebenarnya bukan hak tu heraya pun. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib. Mereka sebenarnya nipu saja. Dia sudah tukar dah ahli kitab ini. Sebab tu jadi tak ada tu. Okey. Dalam di awal surah Baqarah kita dalam sebelum daripada ni kita sudah jumpa dah fawailul lil ladzina yaktubuna alkitab bi aidihim. Tuhan keji orang yang yaktubuna alkitab bi aidihim, mengubah menulis alkitab, maknanya kitab-kitab Tuhan itu dengan tangan mereka dia tukar. Dia tukar habis ikut selera dia lah. Thumma yaquluna hadha min indillah. Lepas tu dia berkata ni kitab Tuhan ni. Kita tahu kita Injil ni hak Tuhan buat turun, kena ikut hak ni lah. Sedangkan yaktubunal kitab, mereka sudah tukar dah. Itu ada disebut di dalam Al-Quran. Jadi memang betul lah tak ada. Ada hak ni tu memang tak ada sungguh. Yuharrifun, yaktubun, Tuhan sudah sebut banyak dah. Sudah berubah banyak. Yang ada tu hak lagu mana? Yang ada itu hanya hak sesuai dengan hak mereka, selera mereka saja tu ya. Kalau ada hak tak sesuai, hak dia mesti berat, dia suka tak lih payah ni nak amal ini, maka dia buai-buai berlaku. Dan benda tu boleh berlaku ke? Boleh. Benda tu boleh berlaku. Taharif ataupun kita kata tukar, menukar, mengubah, membuang kitab ayat-ayat yang ada di dalam kitab Allah, hak terdahulu boleh berlaku. Kerana tak ada jaminan daripada Tuhan bahawa kitab-kitab itu terpelihara, memang selamat. Kitab ni memang tak ada orang, tak ada siapa-siapa ubah. Tak ada jaminan hak tu. Berbeza dengan Quran, hak ada dengan kita ni dah.
Tu Tuhan sudah jamin tu. Memang tidak akan berlaku perubahan. Tak ada siapa-siapa boleh apa ni nak tukar, nak tambah. Tu tak boleh. Sebagaimana Tuhan sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan az-zikra. Zikr ni maknanya Quran lah. Salah satu nama Quran ialah az-zikr. Quran, ada lagi nama dia Furqan. Ialah juga tu Furqan. Lagi nama Quran ialah Burhan. Tu antara nama-nama Quran. Zikr, inna nahnu nazzalna dzikr, itu nama Quran juga. Kami yang telah menurunkan az-zikr, wa inna lahu lahafizun, dan kami memang pasti akan jaga dia. Ni gapo ni Quran ni. Hak Tuhan jaga, memang tidak akan boleh diseleweng ni dak. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak akan boleh mari kebatilan, maknanya benda-benda yang salah, min baini yadayhi wala min khalfihi, mari ikut depan ko, mari ikut belakang ko, tak boleh mari belakang. Ini sifat Quran ni. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tak boleh salah. Ke mana-mana pun dia tidak akan mari hok salah, tiba-tiba dak masuk dalam tu. Ayat yang sebenarnya tak betul, tapi ada termasuk orang tak perasan. Tidak mungkin. Hak ni hanya berlaku kepada Quran saja. Okey. Lepas tu jadi Tuhan nak sebutlah sifat-sifat ahli kitab ini. Salah satunya dia ni menyembunyikan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil mereka, kitab-kitab yang ada dengan mereka itulah. Seterusnya, menurut Al-Quran, dalam ayat ni, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu, orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka mengenalnya. Mereka kenal siapa? Mereka kenal Nabi itu. Itu sebenarnya, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, dia boleh klik kepada dua perkara. Boleh klik kepada dua. Mereka, yang pertama kita cuma mereka tahu ia. Orang-orang hak Tuhan bagi kepada mereka kitab, iaitu ahli kitab tu, mereka tahu. Mereka tahu ke apa? Tu ke apa dia? Mereka tahu berkenaan dengan pemalingan kiblat tu. Ini yang pertama. Tu iaitu tahwil. Tahwilul qiblah. Mereka tahu pemalingan kiblat ni sebagaimana mereka tahu anak mereka, maknanya jelas lah. Jelas tentang pemalingan kiblat ini ada sebut dalam kitab mereka. Mereka tahu sungguh hak ni Tuhan sungguh, Tuhan ngoti sungguh ni. Lepas tu dia buat lolok, tanya dia buat lolok, kata Tuhan Tuhan ni tidak konsisten. Tuhan sebelum daripada ni tak tahu, lepas tu baru tahu hak ni sebenarnya yang terbaik, lepas tu jadi tukar-tukar. Itu hanya dia buat-buat, kita panggil ngada-ngada lah. Hak sebenarnya dia tahu, ya kama ya'rifuna abna'ahum, dia tahu enggak tidak hak sebenarnya. Wak lolok tak tahu. Tu. Macam mana kita boleh kata dia wak lolok? Sebab Tuhan sebut mereka ni tahu sungguh. Jadi itu kembali kepada peristiwa pemalingan kiblat tu. Sebab kita duk kecek pasal pemalingan kiblat ni kan. Beberapa ayat sebelum daripada ni berkenaan dengan kiblat tu lah. Jadi sebab tu dalam terjemahan tu dia kata mereka mengetahui, dan kami berikan, orang-orang yang kami berikan kitab itu mereka mengetahui. Mengetahui ini berkaitan dengan pemalingan kiblat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kembali kepada Ar-Rasul ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Mereka kenal. Kalau situ kita kata mereka kenal pula dah. Orang-orang ataupun ahli kitab itu mereka kenalnya. Sebab tu dalam terjemahan itu dia kata mereka
orang-orang yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya. Tahu tu berkaitan dengan pemalingan kiblat, kenal berkaitan dengan Nabi. Jadi mereka kenal Nabi ni supaya kenal anak-anak mereka sendiri. Tu maknanya kenal semoti lah. Kenal sungguh, tak tukar dah dengan orang lain. Lepas tu dia boleh kata dok ni tidak Nabi. Tu walolok lah kita kata. Sebenarnya itu pura-pura mereka tu. Walolok tak kenal. Tapi kalau ulama-ulama dia, ataupun kita panggil ahbar dia, pendeta-pendeta dia yang membaca kitab, orang awal tak kira lah. Ada ahbar. Seperti contoh, kalau orang sudah memeluk Islam, iaitu Abdullah bin Salam itu dah. Itu pendeta dia tu, memang dia kata dia kenal ngerti. Nabi memang dia kenal sungguh. Tu. Di sini dia sebut mereka kenal. Lagu mana mereka kenal Nabi itu tak ada jelas dalam ayat ni. Tidak jelas. Tetapi di dalam ayat lain, menurut Al-Quran, di dalam ayat lain ada dia sebut dia kenal Nabi ni. Nabi itu lagu mana? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikut Rasulullah, Nabi yang ummi. Mereka ni dapati maktuban Nabi itu ataupun sifat-sifat Nabi itu ada tertulis di dalam kitab Taurat dan juga Injil. Ciri-ciri ataupun sifat-sifat Nabi ini sudah jelas dah. Tuhan sudah sebut dah dalam kitab Taurat dan Injil ada dengan dia tu. Lepas tu ciri-ciri dia tu dah. Dia duduk mana, sifat-sifat dia lagu mana, dia ni orang hok macam mana dia ni dah. Itu sudah jelas. Sebagaimana sebelum daripada ni kita sebut dah, Abdullah bin Salam itu dia siapa, dia pergi dah. Dia pergi ke Yathrib itu. Pergi nak tunggu Nabi situ, sebab disebutkan dalam kitab dia memang Nabi ini akan ada di situ. Gilah dia duduk tunggu Nabi di Yathrib. Jadi Yathrib itu Madinah lah. Dan memang sungguh Nabi berhijrah setelah dianiaya oleh orang-orang kafir. Memang Nabi berhijrah pergi ke Madinah dan jumpa di situ lah dengan Abdullah bin Salam. Lalu dia pun memeluk Islam di Yathrib tu lah. Kan? Sifat-sifat dia duduk mana, lepas tu apa dia lagi, apa yang dia buat, ya'muru bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ni ciri-ciri Nabi ni. Hak ada sebut dalam kitab Taurat, kitab Injil ni dak. Dia ni suruh buat benda-benda yang ma'ruf dan juga melarang daripada al-munkar, kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-thayyibat. Nabi ni juga dia menghalalkan kalau benda-benda hak molek dia bagi. Dia kata halal. Benda-benda hak boleh lah, benda-benda hak baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Benda-benda yang tidak baik dia haramkan supaya dia. So kita kata arok. Lagi apa ni, riba dan sebagainya itu. Kita kata zina, itu dia haramkan. Yuharrimu alaihimul khaba'ith. Benda-benda yang tidak molek lah, dia haramkan. Dan memang Nabi dia buat gitu. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Menghapuskan beban-beban yang ada pada mereka itu. Jadi orang-orang yang ikut Nabi ni, hak ciri-ciri Nabi ni gini, maka orang-orang itu adalah orang yang berjaya. Ulaika humul muflihun. Disebut dalam Quran. Ciri-ciri lagu ni ada disebut di dalam kitab-kitab mereka. Sudah sebut dah. Maktuban indahum. Sudah sebut dah. Sudah tulis dah. Ditulis ataupun tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Okey.
Lepas tu habis itu menurut Al-Quran, seterusnya menurut hadis dan juga asar. Ini diriwayatkan daripada Sayyidina Umar sendiri, bahawa ini berkenaan dengan mana ni ayat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab ni dia kenal Nabi serupa dengan kenal anak dia sendiri. Jadi Sayyidina Umar tanyalah Abdullah bin Salam ni, betul ke mu ni kenal Muhammad supaya mu kenal anak mu sendiri? Betul ke? Jadi Abdullah bin Salam kata, lebih lagi. Maknanya dia kenal Nabi dia lebih lagi daripada kenal anak dia sendiri. Kalau dalam Quran dia sebut supaya kenal anak dia tu, supaya kenal anak sendiri. Hak ni Abdullah bin Salam kata bahkan lebih lagi sebenarnya kenal Nabi tu. Apa kenal lebih lagi? Sebab hak ni hak tu hai raya. Benda ni tu hai sendiri. Nampak tak? Apa ni? Okey, nanti kita tengok. Jadi dia pun sebut Al-Amin yang ada di langit itu, iaitu mana Jibril. Al-Amin makna yang bersifat amanah. Waktu turun kepada Al-Amin yang ada di bumi dengan sifat-sifat dia tu lah. Waktu turun dia waktu turun Quran tu. Dia kenal gitu, kok dia tahu. Aku telah mengenalinya dan tidak ragu bahawa beliau ini adalah seorang Nabi. Dia kenal, tak ragu. Abdullah bin Salam ni. Sedangkan kita tengok orang-orang ahli kitab hak lain-lain, dia tak percaya dak ni tidak Nabi. Ni sebenarnya Nabi ni tak turun lagi. Ni bukan Nabi hak kita tunggu. Dia ayat gitu tak. Tetapi Abdullah bin Salam bagi dia kata tak ragu. Memang Nabi ngerti. Adapun anak aku, dia kata aku tak pasti lagi. Itu benar-benar zuriat aku. Boleh jadi ibu dia berlaku khianat. Ni ada sebut tak. Abdullah bin Salam tu kata gitu. Ibu dia. Hak tu orang sebut. Hak ni tu hai sebut. Nampak tak? Ibu dia kata ni anak kita. Hak ni tu hai kata ni Nabi hak sebenar. Mana yang lebih kita nak percaya? Sudah tentulah hak tu hai kira-kira dah. Lepas tu Sayyidina Umar pun mengucup kepalanya kepada Abdullah bin Salam. Setelah Abdullah bin Salam royak gitu tu dah. Itulah nak royak betapa ahli kitab Raja Abdullah bin Salam tu, ahli kitab kenalnya Nabi tu, tidak ragu. Setara tu. Lepas tu seterusnya diriwayatkan daripada Qatadah tentang firman-Nya alladzina atainahumul kitab. Siapa orang yang kami berikan kepada mereka kitab, iaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani ataupun orang Kristian lah. Orang Kristian, Nasrani itu lebih kurang lah. Cuma dalam Quran dia sebut Nasrani ataupun Nasara. Tidak. Yahudi betul dah. Nasara itu Kristian. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, iaitu kenal Rasulullah di dalam kitab mereka. Kenal mana Nabi itu? Kenal sebab ada sebut dalam kitab dia. Lepas tu riwayat daripada Qatadah lagi, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ni ada juga sebagaimana kita sebut tadi, mereka bukan kenal Nabi dah. Mereka tahu berkaitan dengan Baitul Haram tu adalah kiblat. Siapa dia kata gitu? Qatadah juga kata. Tahu tu kan? Tahu sungguh. Tahu sungguh hati. Ustaz dan sikit. Mana di sini Allah kata kiblat sini kan? Mana kiblat untuk Yahudi dan Nasrani juga kan? Kira-kiranya semua. Kiblat untuk semua. Yahudi dan Nasrani kira-kiranya kalau lah dia ni mengikut agama dia hak sebenar, agama dia yang sebenar, Yahudi dan juga Nasrani, iaitu yang dibawa oleh Nabi dia. Yang dibawa oleh Nabi dia ialah agama Tauhid. Agama Tauhid itu agama mana? Agama Islam dah kan?
Agama tauhid itu. Jadi agama Islam ni diteruskan oleh Nabi kita yang sebenarnya agama dia dah tu. Jadi agama Islam lah seluruh ni. Menghadap kiblat tu dah. Tuhan mana menghadap kiblat? Tuhan Nabi Musa dan juga Tuhan Nabi Isa, itulah juganya yang menyuruhnya. Kira-kiranya itulah agama dia. Agama Nabi Ibrahim tu dah. Dia sebut sebelum daripada ni, keturunan Bani Israel tu dah berasal daripada tu nenek dia kat Nabi Ibrahim. Agama mana? Agama Islam juga. Okay. Okay. Lepas tu diriwayatkan daripada Mujahid tentang firman-Nya, wa inna fariqam minhum, ada sekumpulan daripada mereka. Siapa dia? Sekumpulan daripada ahli kitab itulah. Fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran itu gapo? Kebenaran itu iaitu menyembunyikan Muhammad itu sebagai rasul yang terakhir dan juga rasul yang sebenar. Mereka dapatinya ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada dengan mereka. La yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tu. Sebab bagi orang Kristian, dia kata orang Kristian sebenarnya dia kata tu tidak nabi, bukan nabi yang sebenar lagi. Nabi yang sebenarnya, nabi yang ditunggu ialah bukan Nabi Muhammad, iaitu nabi mana? Iaitu Paulus. Paulus tu dah. Dia sebut Paulus. Hak tu nabi dia. Kalau nabi bagi dia kan, itulah. Dan asalnya ceritanya Paulus ni, dia ayah dia orang Yahudi, mak dia ni orang agama lain. Dia ni disebutkan dia tak ada dengan Nabi Isa, tetapi dia berguru dengan anak-anak murid Nabi Isa. Asalnya dia mari Paulus ni dia terpengaruh banyaklah. Dia ni orang yang bijak, orang pandai. Dia terpengaruh dengan falsafah Yunan. Ilmu tu, ilmu mikir lah. Lepas tu campur juga dengan agama Yahudi dia. Jadi asalnya dia ni mari kira-kiranya dia ni menetai orang Yahudi lah. Dia bunuh, dia setelah dia jadi penguasa, Paulus ini dia bunuh, dia cari orang Yahudi hamba, bunuh belaka. Tapi bila ada di satu ketika tu dia suruh tak boleh nak bunuh orang Yahudi. Apa sebab tidak akan terhapus demon ni belaka. Jadi dia pun dia tukar cara dia. Dia tukar cara dia. Cara dia nak bunuh agama Yahudi tu bukan dengan bunuh puak-puak dia, tetapi dengan cara dia walau jadi orang Yahudi. Tu. Sebelum daripada ni dia benci kepada Yahudi tak, tiba-tiba tengok lepas pada tu dia terima orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi pada masa tu jadi pelik lah. Apa Paulus ni jadi suka dah pula kepada orang Yahudi. Dia pun royaklah orang asas silahnya dia dalam peristiwa dia nak hamba orang Yahudi ni, dia tengah jalan tu dia terdengar mari kita kata wahyu lah. Mari wahyu daripada Tuhan. Tuhan royak kepada dia agama yang baru, agama lain. Jadi dia pun rasa tak boleh, tak boleh nak terus dah lah. Setelah dia dapat wahyu tu tak, bila lagu tu dia pun baik semula dengan orang Yahudi dan dia tulislah satu kitab lain yang dia ambil daripada asalnya, ambil daripada Nabi Isa tu lah. Tapi dia sudah tukar banyak dah. Siapa kerja Paulus ni lah. Dia sudah tukar banyak dah. Kitab Injil yang berasal daripada Nabi Isa tu, mari kepada Nabi Isa tu ditukar oleh dia ni lah.
Jadi sehingga ke agama Kristian yang ada ni boleh dikatakan banyak mari daripada dia tu lah. Mari daripada Paulus tu. Sebab itulah orang-orang Kristian tu anggap dia ni sebagai Nabi. Sebab mari daripada dia. Sebenarnya dia ni disebutkan dia ni nak merosakkan agama tu dah. Nak merosakkan agama Nabi Musa, Nabi Isa ni lah. Nak merosakkan agama, tetapi dengan cara gitu. Dengan cara dia awak lolok, dia ni orang yang kuat beragama, dia ni orang yang mendapat wahyu. Bila lagu tu dia pun tukar habis. Tu orang pun jadi percaya lah kepada dia, sebab dia ni orang yang alim. Supaya kita, kalau kita kat dalam agama Islam ni ada hak kita panggil nama Abdullah bin Sabah tu dah. Dia suka tak eruk nak lawan Islam. Islam ni tak boleh. Kalau dengan cara kerah gini dia koho naik. Tu. Dia koho apa ni, semakin kita kerah dia koho lawan. Islam ni jadi gana kita wak lolok kita ni jadi orang Islam lah. Biar orang boleh terima belakang kita penuh ke dalam. Kita penuh ke dalam dengan cara lagu mana? Dengan cara dia tukar-tukar benda-benda dia boleh tukar lah. Cerita dengan cara menokok tambah cerita, dengan cara orang yang baik. Ini dia buruk-buruk. Tu kerja dia lah tu. Kerja Abdullah bin Sabah tu. Tapi orang pada zahirnya nampak dia ni macam apa ni, bukan agama lain. Kita panggil Yahudi lah, orang munafik. Kalau dalam Islam tu. Kalau dalam agama Yahudi Kristian ni kan Paulus tu lah. Tetapi malangnya demon ni angkat dia jadi nabi. Tak perasan pun dia ni sebenarnya dia nak peracuk agama Yahudi, dia nak peracuk agama Nabi Musa, Nabi Isa tu. Tu cerita dia nya. Seterusnya alladzina atainahumul kitab. Tafsir alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka alkitab. Kenapa kita sebut alkitab itu kitab Taurat dan Injil? Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, sebab alkitab ini sudah maklum. Alillah tu, alillah kita panggil ahdiyah. Ahdiyah ni kalau dalam bahasa Arab agak, orang yang mengaji Arab agak dia tahulah. Kitab ni bukan kitab lain, iaitu Taurat dan Injil tu. Sudah maklum dah. Tak perlu ayat dah, alladzina atainahumut taurata wal injil, tak perlu ayat gitu. Pada sebut kitab tu sudah maklum dah. Siapa dia yang maklum? Orang yang tahulah. Orang yang belajar dia tahu. Okey. Jadi kitab itu maksud dia Taurat dan Injil. Orang yang diberi kitab itu pula siapa dia? Alladzina tu orang-orang yang kami berikan kepada mereka, iaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Sebab kitab Taurat dan Injil diberikan kepada dua tu lah. Diberikan kepada Yahudi dan Nasrani tu. Taurat diberikan kepada Yahudi, yang mana kitab Taurat itu asalnya daripada Nabi Musa. Injil diberikan kepada orang Nasrani, yang mana asalnya daripada Nabi Isa. Dia masing-masing dia kata tu kitab dia. Orang Nasrani, orang Yahudi tu nabi dia. Nabi Isa tu nabi bagi orang Kristian yang dipanggil apa? Yesus ataupun Jesus tu dah. Nabi Isa lah tu. Tak ada lain lah. Maksud dia. Cumanya Nabi Isa tu lagu mana pula? Tu panjang cerita lah pula. Tubiklah konsep Trinity ke apa tu dah. Yang dia bincang sampai lah ni pun tak ada salah lagi dah. Konsep Trinity dia tu. Tapi itulah. Masing-masing itu adalah Nabi dia. Jadi sifat-sifat Nabi ni ada tertulis di dalam kitab-kitab mereka itu. Okey, ya'rifunahu. Mereka mengenalinya ataupun mereka mengetahuinya. Di sini ada ni kita panggil seni lah ni. Seni kepada orang yang belajar bahasa Arab. Okey. Dia sebenarnya
ada benda lah kita kata situ dak ya'rifunahu, penggunaan kalimah ya'rifunahu itu. Kedua-duanya ini makna tahu belaka. Ya'rifun, okey, ya'rifun daripada perkataan ma'rifah. So lagi ya'lamun dak, ya'lamun. Ya'lamun tu apa? Ya'lamun ni daripada perkataan ilmu. Dia ada dua, ilmu dan juga ma'rifah. Ya'lamun ni makna dia tahu. Ya'rifun pun tahu juga. Dua-dua makna tahu belaka. Tetapi apa bezanya? Kenapa di sini tidak dipilih perkataan ya'lamun dah? Alladzina atainahumul kitaba ya'lamunahu kama ya'lamuna abna'ahum. Kalau kira boleh juga kan. Muka dua-dua makna sama. Tetapi walaupun dua-dua tu makna dia tahu, tetapi dia ada beza. Zahirnya nampak sama, tetapi sebenarnya tidak sama. Zahir nampak sama. Apa kita kata ke dia kuih, bulat nampak ni nampak serupa donat dah. So lagi bulat gitu juga orang panggil kuih ke dia kuih derai ke gapo dah. Kau buat dengan ubi tu. Gapo dia Keria. Dia Cucu keria. Keria dak keria. Keria nampak serupa dak bulat gitu dak, tapi benarnya tak sama. Rasa tak sama. Tidak sama dengan anak. Keria dak. Begitulah juga ni. Ya'rifun dengan ya'lamun. Memang nampak serupa tetapi tidak serupa. Okey. Ya'rifunahu. Okey, kalimah ma'rifah ini digunakan untuk perkara-perkara yang dapat ditanggapi dengan panca indera zahir. Ilmu pula digunakan untuk perkara-perkara yang dapat ditanggapi dengan panca indera batin. Dia ilmu ni, perkataan ilmu, tahu ni guna untuk benda-benda yang kita dapat tahu dengan panca indera batin. Ma'rifah ini guna untuk benda-benda yang kita dapat tahu dengan panca indera zahir. Okey, kita baca berkaitan dengan ma'rifah lah dulu. Ya'rifun ni dah. Ya'rifun ni zahir dia, kita tengok kita tahu. Tengok zahir dia tu kita tahu dah. Kita boleh kenal dah. Nabi ni dia tengok zahir dia pun dia tahu dah. Orang hok tahulah. Ahli kitab ni tengok zahir pun tahu dah. Tak payah kena kena belajar, kena melalui kita panggil apa dia, pengalaman dulu dah baru kita tahu benda tu. Tidak. Dengan sendirinya kita tengok tu kita tahu. Ini orang panggil ma'rifah ataupun ya'rifun. Boleh nampak zahir tu tahu dah. Ni maknanya nak ayat Nabi ni ya'rifun lahu senil sangatlah. Dia nak cek tu senil. Tak payah nak kena teliti, nak kena kaji, nak kena pengalaman beberapa tempoh yang tertentu barulah dia boleh kenal sungguh. Tak payah. Tak zahir ayat sebut gitu dia pun tengok. Oh yalah. Dalam kitab dia sebut gitu dia pun tengok. Oh betul. Tengok zahir pun boleh cedah. Boleh kenal dah. Itu ya'rifun. Berbeza dengan ya'lamun. Ya'lamun ini kita kena belajar. Ya'lamun. Nak tahu tu kita kena mengambil masa. Supaya contoh kita kategori dia. Perasaan apa kita kata? Cinta. Gano nak royak tu dah. Cinta ni lagu mana? Ni payah juga benda ni dah. Jadi hak ni dia kena rasa dengan panca indera batin. Kena rasa baru kita dapat tahu. Kalau tidak payah kita nak tahu cemburu tu gana cemburu ni dah. Lagu mana kita nak royak cemburu ni dah. Kita segera tak puas hati dengan seseorang tu lah. Tu cemburu tu dah. Jadi benda ni kita kena rasa. Bila kita rasa benda tu barulah kita tahu.
Okay. Nak tengok tak nampak cemburu, tak nampak serupa tu letu ya. Dia ni dak deki ke tidak dengan kita tak tahu. Kita kena rasa benda tu baru tahu. Jadi ini kita panggil ya'lamun. Jadi ayat ni juga bermaksud tak ada alasan lah kepada ahli kitab itu untuk mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Sebab apa? Tak ada alasan sebab dia sudah diberitahu dengan jelas, dengan terperinci. Lagu mana? Apa ni? Nabi tu gana sebagaimana dia kena anak-anak dia sendiri. Ada keuzuran ataupun yang tidak dipertanggungjawabkan ialah orang yang tak tahu. Ada. Hak tak tahu barulah apa ni dikira salah. Kalau hak tahu dah, apa tu lagi tahu dengan jelas, disebut sini dah lah guna perkataan ya'rifun dah. Lepas tu disebut pula supaya kenal anak sendiri. Memang tahu ngerti dah kira-kiranya dah. Tapi tak situ juga. Tapi kata Nabi ni bukan juga. Bukan Nabi sebenar juga. Nabi sebenar ialah Paulus. Ada. Tu Nabi sebenar. Kira-kiranya tak boleh maaf dah lah. Benda-benda gini tak ada keuzuran dah. Orang yang menafikan juga. Nampak tu tak? Beza dengan orang yang tak tahu. Dia baru masuk Islam. Dia tahu kena semaya, tapi nak semaya lagi mana tak tahu. Duduk dalam hotel tu. Tak ada jumpa dengan siapa-siapa, duduk dalam hotel, tapi dia tahu kena semaya. Nak gana tahu semaya tu. Tak boleh nak buat, tak boleh nak semaya. Jadi dia tak semaya lah. Itu tak apa. Sebab dia tidak tahu. Ataupun tak tahu pun Islam tu. Dan mengucap saja lepas pada tu terbalik kapal tu. Balik kapal tu di Pola. Bagaimana? Dan mengucap tak tahu nak kena semaya, nak kena puasa, maka dia pun dah saing lah dengan orang asli yang apa ni tak ada tak ada gapo-gapo dah, tak ada apa ni ibadat gapo-gapo. Jadi dia hidup dengan lagu tu, maka dia tidak dipertanggungjawabkan. Tak semaya, tak puasa, kira-kiranya tak dosa, tak apa. Ataupun tahu saja tapi tak boleh nak buat. Tahu semaya kan, tahu nak semaya dah. Semaya kena semaya tapi tak tahu. Tak boleh nak buat, tak boleh nak cari dah. Tak ada internet ke apa situ, tak ada. Nak tengok semaya ni lagu mana cara dia. Jadi dimaafkan juga kira-kiranya. Okey. Jadi benda ni semakin kita tahu maka semakin beratlah kira-kiranya. Tanggungjawab tu berat. Kalau kita tak tahu, ringan tanggungjawab tu tak. Tetapi walau bagaimanapun Tuhan tetap mempertanggungjawabkan juga. Dosa juga, dosa ke dia. Dosa sebab kita tak ambil tahu. Kalau hak tak tahu sungguh memang tak dosa lah. Tetapi kalau kita ni hidup di negara Islam, dikelilingi oleh orang Islam tu, tapi kita tak usah cari, itu dikira dosa jugalah. Tak usah tahu. Kalau kita tahu ni jadi koh banyak benda kita kena buat. Tak usah royak kita, tak usah royak. Jadi dosa dari segitulah. Dosa sebab kita tak cari. Dosa sebab kita tidak ada inisiatif untuk tahu tu. Tak usah royak dalam benda ni. Nanti kita, kalau kita tahu benda ni riba, kita tak boleh terlibat dalam benda ni dah. Jadi kita malas cari malas baca berkaitan dengan benda ni sebagai contoh dah. Kalau kita tahu nanti kita tak boleh buat. Jadi dosa juga. Dosa sebab kita tak usah cari tu. Dalam keadaan kita mampu untuk cari, kita mampu untuk bertanya, tapi kita tak usah tanya. Dosa sebab tak tanya. Kita buat juga benda salah. Di kalangan orang-orang yang buat benda betul, tapi kita buat benda salah sebab kita tak tahu. Sebab apa kita tak tahu? Sebab kita tak tanya. Dosa kita sebab tak tanya. Dosa kita sebab tidak bergaul dengan orang yang tahu. Tu heki kau situ pula. Gitu.
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak-anak lelaki mereka. Sebab apa disebut anak-anak lelaki di sini? Sebab hak ni dia tuju kepada orang lelaki sini ni. Ya'rifunahu, mereka kenal. Mereka tu siapa dia? Ya'rifu tu orang lelaki. Mereka tu mereka lelaki. Mereka lelaki kenal anak-anak lelaki mereka. Dia konteks ayat ni lah. Sebab apa tidak sebut kenal anak-anak perempuan tu? Sebab apa sebut kenal anak-anak lelaki? Sebab mereka ni lelaki. Ayat tu bukan bermakna anak-anak perempuan ni kita tak kenal ke kan? Tak. Lupa je. Disebut anak lelaki termasuk sekali anak-anak perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut anak-anak lelaki sebab orang lelaki ni hum itu ya'rifuna, mereka tu lelaki. Jadi lelaki ni dia banyak terlibat dengan anak-anak lelaki. Anak-anak lelaki dia ni banyak kali kerja pok dia lah. Kita kata memang dia cerita yang arifuna mereka tu lelaki tu. Jadi anak-anak lelaki dia sebab hak terlibat dengan kerja dia tu anak lelaki. Itu sebab tu dia kata keterikatan manusia dengan anak-anak lelaki itu lebih kuat berbanding anak-anak perempuan. Keterikatan dan apa dia sebut anak lelaki juga sebab bergantung, dari segi bergantung. Tempat bergantung apa kalau nak kira asasnya ialah orang lelaki lah. Ada orang perempuan jadi tempat bergantung keluarga hak tu. Kalau nak kira kalau ada orang lelaki, maka dia ni bukan tanggungjawab dia. Kecuali tak ada orang lelaki dah, maka dia lah yang cari nafkah untuk keluarga dia tu. Dia jadi tempat bergantung, tapi asalnya bukan tanggungjawab dia, bukan kerja dia. Cari nafkah tu dah kerja orang lain. Orang lain tapi jadi orang lain yang bergantung pada dia. Hak tu di luar kebiasaan lah. Kita kata hak biasa, hak Quran suruh, hak agama suruh orang lelaki lah. Kena cari nafkah ke apa tu, cari keperluan untuk keluarga dia. Orang lelaki tu lah tempat bergantung keluarga dia tu. Sebab tu dia sebut abna tu. Dan juga abna ini dia sebut anak-anak lelaki sebab dengan anak lelaki itulah dia lebih dikenal dengan bin itu. Bin kita kata anak siapa, dia ni anak siapa, dia ni anak si fulan, bukan anak si fulanah. Okey, orang sebut tu bin Muhammad sebagai contoh tu, bin gapo bin Yusuf, kan, bin Abdul Rahman. Orang tidak kata binti Ummul Kulthum, binti Maryam dan sebagainya. Orang tak kata gitu dah. Orang kaitkan dengan anak lelaki. Orang kaitkan dengan lelaki lah, senega anak tu. Sebab tu ya disebut abna'ahum. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal sebagaimana kenal anak-anak lelaki mereka. Dan satu lagi ada disebut, apa dia sebut ahli kitab ni kenal Nabi supaya kenal anak lelaki, sebab anak lelaki ni mudah nak kenal. Anak lelaki ataupun orang lelaki ni mudah kita nak kenal. Sebab apa kita mudah nak kenal? Sebab dia dia terus-terang lah sebenarnya. Gambar-gambar biasanya orang lelaki ni dia terus-terang. Sifat dia ni menonjol. Tidak berbeza dengan kita nak mengenali orang Tino. Okay. Orang perempuan ni kadang-kadang dia royak gitu, tapi maksud dia hak sebaliknya. Kan? Maksud dia, kiyah dia tu lagu lain. Jadi payah kita nak kenal. Kita nak share dia tu payah. Apa? Sebab dia campur dengan malu dia, kan? Campur dengan sifat dia tu. Jadi susah kita nak kenal. Kalau orang perempuan ni, orang lelaki ni senang. Nak dari sudut senang ni nak kenal ni. Nak kenal anak lelaki ke anak perempuan?
Nak kenal orang lelaki kau nak kenal orang perempuan tu. Orang lelaki ni gitulah kita kata nak tengok zahir dia, kenal lalu orang perempuan tu. Kena mendalami. Hak dia royak tu bukan hak zahir tu dok, dia ada berlapis-lapis puluk tu dok. Jadi siapa tak kenal lah kita ni kira-kiranya dok. Royak kita salah, royak ni salah juga. Nak royak lagu mana? Duk dia pun salah juga. Tak kenal belakang apa tu, sebab kita payah nak kenal. Orang lelaki ni royak gitu, ya Allah dah tu. Hak dia royak tu, ya Allah dah tu. Kira hak dia nak dah tu. Gitu je. Kan mudah nak kenal tu, abna tu. Jadi sebab itulah disebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum, dan ada sekumpulan dari kalangan mereka. Siapa dia? Dari kalangan ahli kitab itu, la yaktumunal haqqa, menyembunyikan kebenaran. Semua ahli kitab akan menyembunyikan kebenaran? Tidak. Ada fariq, sekumpulan. Nak ayatnya ahli kitab ini. Jadi Quran ni dia berhati-hati. Dia tidak hukum pada semua. Kalau kita tengok dia basi. Senang kalau bahasa kita kata kita basi lah tu. Basi, kita taruh. Kalau nak royak tak molek, bukan kata tak molek belakang tak siti pun dia ni uduh belakang dah. Ada benda-benda dia tak kena, ada benda-benda dia tak molek. Ni dia ni Quran lah ni. Ajaran Quran ni benda-benda macam ni basi gitu tu duk. Nak kata tu dia kata su, habis su. Kecuali orang memang sepatutnya kata habis, tak apa lah. Tetapi orang yang ni tidak boleh kita kata su kepada dia, maka dia tak kata. Quran ni. Contohnya ni lah, wa inna fariqam minhum. Ada sekumpulan saja. Ada sekumpulan orang yang menyembunyikan kebenaran. Kalau di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Nasrani itu, sebagai contoh Najasyi tu. Najasyi, Raja Najasyi itu dia apa ni? Yang beriman dah, terima Islam, terima dengan molek. Islam. Ni orang Kristian asal dia. Dari kalangan Yahudi, Abdullah bin Salam tu, kita dah sebut sama tu dah. Abdullah bin Salam ni molek. Ni tidak menyembunyikan kebenaran. Ni. La yaktumunal haqqa, la yaktumun. Okey, dari ayat ni dia guna la. Bukan yaktumu, wa inna fariqam minhum yaktumunal haqqa. Sekumpulan daripada mereka menyembunyikan kebenaran, bukan. Sekumpulan daripada mereka memang menyembunyikan kebenaran. Sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh. Memang dia dengan niat. Nak sembunyi ni dok, nak hak sebenar ni memang dia niat. Tu. Buat dengan sengaja ni. Hak ni dia kata la yaktumun, ada la tu dok. Jadi benda-benda hak menyembunyikan kebenaran ni, kalau dengan tidak sengaja, kalau dengan sebab kita tidak pasti ya la ke tidak ni, tak seroyak lagi lah kat orang tu. Sebab kita sendiri pun tidak pasti. Hak tu boleh kira, kita kata dah nak salah pun boleh jadi tak salah mana. Sebab kita sendiri pun, kita nak royak pun kita tak pasti. Tetapi ahli kitab ni duduk, memang dia tahu sungguh. Supaya tahu anak-anak dia, dan memang dia berniat nak sembunyi ngono. Memang dia sengaja tak siroyak. Ni hak berat dia ni dah. Dosa dia ni la yaktumunal haqqa. Ini disebut di dalam ayat lain, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, kenapa kamu campur adukan, bukan sembunyi saja, campur hak betul dengan hak salah. Inilah supaya hak adalah ni kat kitab Taurat Injil tu capu-capu dah. Bukan kata susu belaka dah. Dia sapu. Hak susu. Hak sapu dah. Hak capu pun ada juga. Talbisunal haqq bil batil. Okey.
wa hum ya'lamun. Taktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Celaan dan kejian kepada mereka yang sengaja. Apa sengaja? Sebab tadilah layak tumun. Mereka ni meme nak sembunyi, meme sengaja nak susuk hak sebenar. Kepada mereka yang sengaja menyembunyikan kebenaran dalam keadaan dia tahu. Tadilah sebagaimana kita sebut, berbanding dengan menyembunyikan sesuatu hak belum tentu ia benar. Ada orang tak siroyak sebab dia tak pasti. Tak tahu lagi betul kau tidur, jadi tak siroyak. Sebab apa dia tak royak? Sebab kita tak pasti lagi. Ada gitu dah. Orang ni memang dia tahu semua tidur, wahum ya'lamun, tetapi dia susuk juga. Orang ni adalah kira-kiranya celaan lah, kejian kepada ahli kitab. Hak mana? Hak susuk tu. Fariqam minhum, orang hak susuk tu. Hak tidak susuk tu. Hak tidak susuk serupa dengan orang Islam. Kira-kiranya tu serupa. Kejian ini tak kena kepada dia. Okey. Seterusnya, al-haqqu min rabbika. Tidak, selagi dah kita cepat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Seterusnya ayat yang ke-147. Kebenaran daripada Tuhanmu. Al-haqqu, kebenaran. Min, daripada rabbika, Tuhanmu. Fala, maka janganlah takunanna, kamu jadi. Mina, dari kalangan al-mumtarin. Al-mumtarin maknanya asyakin, orang-orang yang ragu. Janganlah kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu. Okey, al-haqqu min rabbika, kebenaran mari daripada Tuhan. Kebenaran itu datang daripada Tuhan. Yang datang kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu mir rabbika, adalah datangnya dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Oleh itu jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Okey, kebenaran yang mana ni? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran berkaitan dengan apa ni? Kalau dalam konteks ayat ni enggak, kita kata duk cerita pasal pemalingan kiblat tu lah dah. Jadi hak pemalingan kiblat ni betul. Sebab apa betul? Sebab dia mari daripada Tuhan. Tuhan royak. Tuhan royak. Tuhan suruh. Sebab apa kiblat ni kena paling ke Masjidil Haram? Sebab Tuhan nak gitu. Bila Tuhan nak gitu, betul lah tu. Al-haq, itulah hak betul. Dah Tuhan nak gitu. Begitu juga al-haqqu min rabbika ni boleh juga kita kata. Kali tadi kita dah cerita pasal Nabi dah. Ahli kitab ni menyembunyikan sifat-sifat Nabi tu, menyembunyikan Nabi yang sebenar. Menyembunyikan sifat-sifat Nabi yang ada dalam kitab dia dah. Jadi sifat-sifat Nabi yang ada dalam kitab dia tu sebenarnya hak betul dah. Betul dah tu. Hak ada sebut dalam kitab dia tu. Sebab apa betul? Sebab mari daripada Tuhan. Hak ada sebut dalam kitab Taurat itu betul, berkenaan dengan sifat-sifat Nabi, sebab Tuhan royak. Dalam kitab Injil pun betul juga, berkenaan dengan sifat-sifat Nabi. Sebab Tuhan royak. Tuhan royak juga. Jadi dua-duanya Tuhan royak. Bila dua-dua Tuhan royak, betul lah. Dah kalau betul Tuhan royak, apa kamu ni duk ragu lagi? Kira-kiranya dah. Jadi tafsir al-haqqu min rabbik, apa sahaja yang datang dari sisi Allah, sama ada dalam bentuk keterangan. Keterangan ni kita kata hak Tuhan royak lah, cerita ke gapo ke perintah, larangan dan sebagainya. Sama ada hak berlaku pada masa lalu ni ataupun masa akhirat, itu semua benar, betul berlaku. Tu maksud dia al-haqqu min rabbik. Kalau hak mari daripada Tuhan kan, betul berlaku. Dalam Quran sebut iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ada iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu pasti akan berlaku. Berlaku dah, tak berlaku lagi. Siapa dia pernah lalui dak kiamat? Tak ada. Tapi dah Tuhan sebut, walaupun tak berlaku lagi dah. Betul?
Sebab tu heroyak. Wa insyaqqal qamar, bulan ni akan terbelah tu. Insyaqqal qamar. Siapa dia pernah tengok bulan terbelah tu? Tak ada lagi. Kan? Tetapi dah Tuhan kata insyaqqal qamar tu, kira-kiranya betul. Ada Tuhan royak kan. Walaupun benda ni bercanggah dengan akal kita ko, tapi dah Tuhan royak. Dah Nabi kata, Nabi kata tu kira-kiranya mari daripada Tuhan lah tu. Nabi kata dia Mi'raj, naik langit pada ketika tu duduk. Gi langit yang ketujuh, jumpa gotu goni dalam masa semalam saja tu. Sekejap kira-kiranya dah. Apa? Kerana tu orang masa tu dia tak nak terima benda naik ke langit. Tak ada siapa pun boleh naik ke langit pada masa tu duduk. Tiba-tiba bukan langit saja, langit ketujuh tu tak tahu mana. Okey. Tapi terima. Apa? Sebab mari daripada Tuhan. Nabi royak tu daripada Tuhan. Walaupun bercanggah tak sesuai dengan akal kita, bercanggah dengan hawa nafsu kita, bercanggah dengan adat tradisi kita. Tradisi kita, adat kita nya tidak gini. Adat kita nya lagu lain. Tetapi hak Quran kata lagu lain. Pagano tu. Adat kita nya, tradisi kita nya pegang anjing sebagai menero. Hak kita panggil pet tu. Sebagai men itu tradisi kita. Adat kita pegang gitu tu. Buat main supaya kucing. Tetapi bila Quran mari, Tuhan kata tu bukan untuk apa ni? Ada kegunaan dia. Anjing ni bukan untuk tu. Nabi kata tu untuk buru, untuk apa ni, mengusir benda-benda yang benda-benda yang berbahaya, mengusir dadah ke apa, tu setakat tu saja. Maka hak tu royak tu kira betul tu. Yalah dah tu, walaupun kita kata bully. Bapanya dia pun manja supaya kucing juga. Kan? Supaya kucing. Dia pun kadang-kadang lebih bijak lagi daripada kucing dalam setengah-setengah keadaan tu. Bapa tak bolehnya. Kalau nak kira. Tetapi kalau kita tengok Nabi lari sengerti tu. Sehingga pada satu ketika tu siapa? Nabi kata malaikat tak masuk tu. Malaikat tak masuk sebab ada anjing dalam rumah tu. Siapa tak tu. Tapi kita bercanggah, kita sira tak kena. Sira betul tu orang tu buat tu. Duk pegang apanya. Kan. Bawa pergi mari, duk kilik pergi mari. Sira betul dah. Bercanggah tak kena ni. Walaupun begitu, tetapi hak Nabi royak tu sebenarnya lebih betul lagi. Sebab mari daripada Tuhan. Mir Rabbika. Jadi selagi kebenaran ni mari daripada Allah, maka wajib kepada manusia tu beriman dan mempercayainya. Kita kena percaya. Betul. Hak tu royak tu betul. Tidak boleh sedikit pun kita campur dengan ragu. Campur dengan keraguan. Ini sebenarnya termasuk dalam akidah juga. Akidah orang Islam. Hak tu royak tu, semua tu royak tu betul belaka. Ini akidah. Kepercayaan kita sebagai orang Islam. Lepas tu kadang-kadang benda ni dah tu royak. Kalau tu royak ni betul lah kira-kiranya. Ada dalam ayat Quran, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada saya, mintalah dengan aku. Tuhan kata dah, astajib lakum, aku akan makbulkan untuk kamu. Hak tu dah. Minta juga kita siya malas tak makbul. Tu lagu mana tu? Bila lagi tu maka kita pun lama-lama timbul lah mumtarin dah tu kita panggil tu dah. Lama-lama ya Allah kau Tuhan ni. Tuhan makbul sungguh kau. Ni tak makbul 50 tahun dah duk minta ni dak. Tak makbul pun. Tuhan tak terima pun.
Tuhan kata ud'uni astajib lakum. Gano tu. Kan? Jadi dalam keadaan gitu, walaupun 50 tahun duk minta, kira-kiranya dah Tuhan kata Tuhan akan makbul. Tuhan akan makbul. Makbul lagu mana tu? Itu atas Tuhan. Makbul kan tu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tu sebut lagi tu. Aku akan memakbulkan, aku akan terima doa orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kena yakin gitu. Betul tu. Dah Tuhan kata dia terima. Ya Allah ke siapa aku Tuhan tu. Tuhan terima ke tak tahu doa aku ni tu. Lama dah ni aku duk minta ni. Tapi ya Allah ke. Tidak. Tapi Tuhan kata ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia berdoa kepada aku akan terima. Tu. Tu ganda pula. Kena yakin gitu dah. Betul lah. Betul Tuhan terima sungguh. Lepas tu dalam setengah-setengah keadaan Tuhan tak terima lah. Ada doa kita tu apa? Tak makbul juga. Kita nak sebagai contoh, nak gapo sebagai contoh, kita nak kaya lah. Ada orang boleh jadi dia tidak makbulkan ataupun apa ni, kita tak tahu sebenarnya benda tu sudah makbul dah. Tuhan terima, tetapi Tuhan nak bagi hak lebih baik lagi kepada kita. Boleh jadi gitu. Tuhan bagi hak lebih baik lagi. Kita ni nak kaya dah. Tuhan bagi yang lebih baik. Iaitu kita ni hidup dalam keadaan kita lah ni. Dalam keadaan tak ada pitih tu. 50 tahun pun dah. Duduk keadaan gitu. Sebenarnya itu yang lebih baik daripada kita. Kita duk ingat kok kaya itu baik untuk kita dah. Sebenarnya tu Tuhan tahu lagi. Dia makbul ke dengan cara begitu. Dengan cara dia bagi yang lebih baik. Ada juga. Sudah orang tu sudah penuhi dah syarat-syarat berdoa ke apa dah. Dia jaga segala apa ni, makan minum dia. Ada ke dalam hadis sebut dah benda-benda yang menghalang daripada doa itu makbul ataupun diterima oleh Tuhan. Antaranya Nabi sebut dah, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram. Makan dia haram, pakaian dia haram. Fa anna yustajabu lagu mana Tuhan nak makbul. Dia jaga belaka benda-benda tu, tetapi tidak lagi dimakbulkan juga. Ada ke gitu? Ada. Jawab dia nya, Tuhan telah beri yang lebih baik lah untuk dia. Lebih baik lagi daripada yang dia minta. Tu. Lebih baik untuk dia menurut Allah. Bagi Allah, bukan bagi kita. Lebih baik untuk kita bagi kita. Kita segera ni benda ni baik untuk kita. Kita rasa dah. Tetapi bagi Allah benda tu tidak lebih baik. Ada juga kan. Kita rasa apa ni, kaya itu lebih baik bagi kita. Kita boleh bersedekah, kita boleh banyaklah benda kita nak buat ni dah. Sebenarnya itu tidak lebih baik. Boleh jadi kita sibuk bila kita kaya ni dah. Orang tu telefon, orang ni telefon, tak ada dah. Tak ada dah, tak ada dah nak maya nak apa ni, sibuk-sibuk. Ada duk mengurus, kita kata bisnes kita sebagai contoh lah. Kan? Tak ada masa tu. Hak sebelum daripada ni ngaji Quran sejuk dah. Tak ada nak ngaji sejuk pun tak ada. Kadang-kadang dah pipi pun boleh jadi tak ada sehari. Apa sibuk ni? Okay. Hak sebelum daripada ni semaya sunat boleh pergi semaya Jumaat semua, tiba-tiba jadi tak pergi semaya Jumaat, sibuk. Okay. Sebelum ni boleh di sah pertama, lepas pada jadi kaya tu duduk masbuk semua. Ataupun tak ada. Tak ada nak kira, sibuk-sibuk. Tu. Yang mana lebih baik kalau nak kira? Kita rasa kaya tu baik ke? Sebagai contoh dah. Tapi sebenarnya adakah lebih baik lagi daripada kita duduk di saf yang pertama? Lebih baik lagi daripada kita ni boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, ingat Tuhan.
Ni tak ada masa duk fikir benda lain dah. Sikit dah. Itu kalau lebih baik. Kalau nak kira dah. Gitu. Tuhan ganti dengan hak lebih baik. Kita duk serah ke Tuhan tak makbul. Tapi makbul tu dia ganti dengan hak lain. Dalam Quran ada sebut asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kadang-kadang benda tu kita serah molek. Asa an takrahu syai'an, kita serah tak molek. Tetapi sebenarnya dia tu wa huwa khairul lakum, molek untuk kita. Kita rasa bagi kita. Tuhan tidak rasa begitu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada ketikanya kita suruh benda tu molek untuk kita, tetapi dia sebenarnya tak molek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Lepas pada tidak Tuhan sebut dah. Tuhan hak tahu. Benda ni molek kau tidak Tuhan tahu. Kamu tak tahu. Kan? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ni kat doa juga saya malik istikharahnya, jaganya. Nak mana? Naklah dengan seorang, nak nikah lagi kiranya dengan seorang perempuan tidak, tetapi tidak makbul. Akhirnya dia nikah dengan orang lain. Paling mana? Tidak makbul kau. Boleh jadi Tuhan bagi yang lebih baik. Boleh jadi kita nikah dengan dia, maka kita kata terabai ibadat-ibadat kita. Boleh jadi. Dia ni nak macam-macam sebagai contoh kurang. Yang mana kita ni terpaksa kena sibuk lah. Sebab tadi dah sibuk pergi cari apa sebab keperluan isteri kita ni tinggi. Dan kita nak nikah dengan dia, Tuhan bagi lah tu dah. Tetapi terabai ibadat-ibadat kita. Majlis-majlis taklim ke apa kita tak ada mari. Sebelum daripada ni mari kan. Lepas tu kemudian lagi tak ada nak baca Quran, tak ada nak buat sembahyang sunat. Tak ada dah tu. Benda-benda lain lagi tu. Yang mana hak tu sebenarnya lebih baik bagi kita. Kalau Tuhan tak makbul dah. Tetapi kita tak rasa benda tu. Hak kita nampaknya tak ada. Nikah dengan orang lain. Habis kita tak makbul dah doa kita nya. Ada siang malam istikharah ni. Berdoa ni dok maya sunat ni. Tak makbul. Nampak tu lah. Tetapi Tuhan sebut kan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada juga orang tu minta dilimpahkan rezeki untuk dia sebagai contoh, tapi tidak ditunaikan. Apa? Sedangkan Tuhan sebut Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Tuhan ni dia bagi rezeki kepada siapa-siapa dia nak, dia akan bagi. Rezeki tu. Tu kan kita duk minta apa dia tak bagi semua ni dak. Ya Allah kau ni dak. Tetapi dah Tuhan kata gitu, itu adalah benar. Betul dah tu. Tuhan kata Tuhan bagi rezeki, cumanya boleh jadi dia bagi dalam bentuk lain. Boleh jadi dia bagi dalam bentuk kita rasa cukup. Rezeki juga tu. Kita duk minta rezeki, kita ingat rezeki ni dalam bentuk piti saja tu. Dia bagi kita sihat, itu rezeki juga. Okay. Anak-anak yang juruh, yang soleh ada, itu rezeki belaka tu. Ada. Kemudian dapat belajar agama, mendalami agama, itu juga adalah rezeki. Tidak semua orang boleh. Benda gitu. Bagi orang lain yang lebih baik kepada kita. Gitu. Ada juga orang tu Tuhan tidak makbulkan doa dia, tetapi Tuhan jauhkan dia daripada perkara yang mendatangkan mudarat kepada dia di dunia dan juga di akhirat. Kadang-kadang Tuhan jauhkan dia dengan cara gitu. Dengan cara Tuhan tak bagi itu, dengan cara Tuhan tidak makbulkan itu, maka dia jauh daripada mudarat. Ada juga lagu tu. Ada juga Tuhan nak bagi yang lebih baik lagi, Tuhan tunda.
Tak nak ui bila? Nak ui nanti lepas mati. Okay. Kita ni kan nak juga duk minta. Nak benda kita nak lah sebagai contoh ikut lah apa-apa pada. Tapi Tuhan tak bagi. Sampai bila sampai mati Tuhan tak bagi. Tidak bermakna Tuhan tak bagi. Kena ingat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan makbulkan, aku akan bagi. Ud'uni astajib lakum. Tuhan sebut. Aku akan bagi. Dah tak bagi tu, nak bagi lebih baik lagi di akhirat. Kan? Hak tu sudah tentu dah. Di akhirat ni dia tak sempat bagi atas dunia. Nak bagi di akhirat. Kalau bagi atas dunia mungkin kita jadi kurang. Walaupun benda tu kita serah lebih, tapi sebenarnya menyebabkan kita kurang. Menyebabkan benda tu menyebabkan mudarat kepada kita. Kalau dia bagi di akhirat tak ada mudarat kepada dia. Tak ada kurang dah tu. Kalau dia beri dah. Tu memang sungguh. Perfect sungguh kita bagi. Tak bagi tapi tunda. Ni berapa sebelum daripada kita jumpa dah tu. Doa Nabi Ibrahim tu bila dia makbulkan. Nak suruh lahir dari zuriat Nabi Ismail tu dah. Seorang nabi kan. Lahir bila dah. Lama lepas pada tu barulah mari Nabi, kita panggil Nabi Muhammad ni dah, Nabi akhir zaman daripada keturunan Nabi Ismail tu. Lama dah setelah dia mati. Tu Nabi tu. Okay. Tapi makbul juga. Dia nak mari hak lebih baik. Tiba-tiba mari tu Nabi akhir zaman Nabi Muhammad ni Nabi segala Nabi dah. Rasul yang utama sekali. Dia nak buat tu. Ada juga. Gitu. Ada juga untuk kita kata nak tambah pahala kita. Kita doa koh banyak, kita doa semakin banyak, kita berusaha, maka semakin banyak pahala. Okay. Doa sikit boleh lalu Tuhan boleh lalu. Apa dia? Apa kita nak tu minta tu boleh dah. Tuhan mak boleh lalu dah. Maka sikitlah kita doa tu dah. Tak ada dah kita nak minta tu. Kurang dah juga situ. Jadi banyak segi tu kita kata apa ni? Nak makbul kau tidak tu. Tapi gana-gana pun kita kena yakin Tuhan ni dia akan dengar. Dia akan terima. Kalau cukup syarat-syarat dia lah. Ud'uni astajib lakum tu betul. Yalah semati. Itu adalah al-haq. Hak sebenar. Apa sebab Tuhan royak. Jangan mari perasaan ragu Tuhan tak dengar, Tuhan tak terima, Tuhan tak cara dah kita, Tuhan terlepas. Tuhan sayang kau orang lain lagi daripada kita. Banyak kan benda tu tu. Dia ni lebih Tuhan sayang kau. Dia ni nampak tak berapa dah. Dari segi ibadahnya, dari segi amalan dia, dari segi ketaatan dia kurang pada kita, tapi boleh semua dia tu. Tuhan sayang dia lagi daripada sayang kita. Okey, mari benda tu itu ragu dah tu. La takunanna minal mumtarin. Nak tegah. Sini janganlah kamu jadi di kalangan orang yang ragu. Begitu juga kita kata hak tu hai buat. Hukumnya kau gapo tu tak betul tu. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang ni orang curi lelaki dan juga perempuan kena kerak tangan. Betul kau gini yolo kau tu hai suruh lagu ni dok nyaya kau orang ni. Menyekat rezeki dia dah ni habis dah lah. Dia tu dok. Kira-kiranya tak ada dah lah. Hijau dia tak lewat hijau dah lah. Pahala mana dia nak hidup lepas pada ni. Keraguan tu mari tetapi kalau tu hai royak tu kira-kira nyolo tu. Itulah hukumnya dia. Lepas tu al-haqqu min rabbika
Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Dan satu lagi kita tengok sini, pertolongan kebenaran ni iaitu pertolongan dan juga perhatian Allah kepada Rasulnya. Pertolongan ini kebenaran mari daripada Tuhanmu, iaitu pertolongan. Al-haqqu ni dalam kita tafsir dia sebut at-tathbit ataupun an-nusrah, pertolongan. Nak suruh kita kejap, ini mari daripada Tuhan. Hak ni Nabi sendiri, sehingga ke Nabi sendiri pun. Sebab tu Tuhan sebut mari daripada Tuhanmu. Tuhan siapa tu? Tuhan Nabi tu lah. Dia tuju ke Nabi tu tak? Pertolongan ni, kira-kiranya Nabi sendiri pun kalau Tuhan tak tolong, dia tak boleh buat gana. Ni setara Nabi. Apatah lagi kita tak? Nabi ni kira-kiranya Khalilullah dah. Tuhan paling sayang sekali dah lah. Tapi kalau Tuhan tak tolong, dia pun tak boleh buat gapo. Apatah lagi kita. Dalam ayat lain ada sebut, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau kita tidak thabbatnaka, kita tidak kukuhkan, kalau kita tidak tetapkan engkau, kalau kita tu siapa tu? Lah. Laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Tentu engkau akan condong kepada mereka tu sedikit demi sedikit. Ni Nabi sendiri pun begitu. Tu saya kata. Jadi lepas tu dalam ayat lain ada juga wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim. Bersabarlah. Tuhan suruh Nabi sabar. Wa ma sabruka illa billah. Dan kesabaranmu tidak akan berlaku kecuali dengan pertolongan Tuhan. Nak sabar ni pun kalau Tuhan bagi sabar. Jadi benda-benda gini ni kena minta semacam lah. Nak suruh tathbit, nak suruh tetap. Hak ni kena minta dengan Tuhan semacam. Sebab hak ni hak Tuhan. Benda ni. Sebab itulah dalam ayat Quran ada seumur tu paling kurang kita kata 17 kali. 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ada siratal mustaqim tu minta semacam nak suruh tetap. Walaupun kita kata kita beriman dah, kita orang Islam dah. Tapi nak tetap tu, nak tetap di atas Islam, nak istiqamah. Lagu tu semua tu nak suruh kejak gitu semua. Ada ketikanya iman kita tu kurang. Ada. Kita mengaji hadis tu. Ketika kita buat maksiat tu, iman kita kurang pada ketika tu. Iman kita jadi nipis. Pada ketika kita buat taat tu, iman kita tebal. Jadi nipis, jadi tebal. Itu semua dia tidak tetap lah tu kita panggil tu. Pas lagu mana nak suruh tebal semua? 17 kali tu lah ihdinas siratal mustaqim semacam. Apa? Sebab hak ni mari daripada Tuhan, nak suruh tetap ni. Al-haqqu tu mir rabbika, mari daripada Tuhan benda ni. Orang lain tak boleh buat. Kalau Tuhan tukar kan? Tukar. Wal iyazbillah gitulah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu tergolong dalam kalangan orang-orang yang ragu tentang kebenaran itu. Sebab kalau kita ragu ni boleh menafikan keimanan. Kok berat sekali kat menafikan keimanan. Kita jadi kadang-kadang boleh terkeluar, kita jadi tak beriman. Ataupun kita ragu ni boleh termasuk dalam kalangan orang yang kurang iman. Kurang iman, jadi kurang. Orang yang ragu tentang kebenaran. Jadi berkaitan hal ni juga termasuk sebelum daripada ni ayat yang ke-145 dah. Walain ataital ladina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu ikut hawa nafsu mereka setelah kamu tahu dah. Kamu ni termasuk dalam kalangan orang yang zalim. Tuhan kata siapa tu? Kata ke Nabi tu. Mungkin ke Nabi ikut
Dengar tu hawa nafsu gitu ya dah. Benda hak tahu dah tapi dia nak tunggu hawa nafsu juga. Tidak mungkin berlaku kan. Jadi hak ni termasuk di dalam benda hak apa ni kita panggil kalu hak tidak berlaku. Kalu hak tidak mungkin berlaku. Dalam ayat ni pun ada pula. Kebenaran itu mari daripada Tuhanmu. Kamu jangan termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Siapa tu? Nabi. Dalam kalangan orang yang ragu. Nabi ni akan ragu ke? Kira-kiranya tak tentang kebenaran hak Tuhan mau, Tuhan mau mari tu. Tuhan royak dia. Nabi ragu ke? Dok. Tapi Tuhan royak juga. Ini merujuk kepada umat dia hak sebenarnya. Nak tuju kepada umat dia. Sebab hak boleh berlaku ragu gapo ni berkaitan dengan kebenaran hak Tuhan royak, hukum Tuhan, hak Tuhan tetap dah. Cerita hak Tuhan royak ni siapa ni? Hak ragu ni kira-kiranya umat dia lah. Tuju kepada ketua dia, merujuk kepada umat dia. Jadi kira-kiranya habis dah lah tu. Itu berkaitan dengan ciri-ciri orang Yahudi dan juga orang Kristian. Pada ketika tu memang gitulah sifat-sifat dia. Dia ni kalau boleh dia nak berusaha. Dia tahu dah pun dia nak susu. Usaha susu. Nak suruh kita jadi supaya dia. Gana-gana pun nak suruh kita ikut. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nak suruh kita kenal orang Yahudi orang Kristian ni gana. Dia ni tidak akan suka, tidak akan redha sehingga kita turut agama dia. Tak turut agama dia pun tak apa. Asal perangai supaya dia. Dalam IC Islam tetapi ibadat seminggu sekali. Maya jemaah saja dah. Supaya dia dah kira-kira tu dah. Jadi supaya dia dah. Tak apa dah gitu. Cara dia tu. Nak suruh turut dia. Dia pun seminggu sekali juga. Kok lebih berat lagi tak tahu. Mazhab mana 2 kali setahun. Ibadat 2 kali setahun. Gaya puasa, gaya haji tu. Berat lagi daripada orang Yahudi Kristian ni, Yahudi Nasrani. Nak suruh tu. Jadi Tuhan royak kena beringat dengan demon ni. Itu sebenarnya dia ni. Sikap-sikap dia tu lagu tu. Nak suruh kita ni leka dengan benda-benda yang kita panggil mubah. Dia marilah gapo dia. Kita kata sebagai contoh bola sepak. Maka marilah kita ni sibuk dengan bola sepak ni tu. Pagi bangun berlatih jak pagi sampai ke malam. Bola sepak tu tu. Tinggal tak ada dah lah. Benda-benda tak tahu ngaji Quran mana, belajar agama mana. Tak ada dah. Ibadah mana, maya sunat tak tahu dah. Waktu puasa pun tak puasa dah. Boleh puasa apa pun nak berlatih ni dah. Berlatih bola ni. Sedangkan benda tu dalam Islam tak lagi dah. Tak lagi main bola. Tidak kata haram, tetapi dia buat benda tu macam jadi keutamaan. Kepada kita, keutamaan tu. Kira-kiranya nak, yalah dia tu. Sukalah dia tu. Walaupun IC kita Islam, okay, tapi kepentingan kita tengok gapo. Cara kau benda tu. Lebih lagi dah. Kalau ada perlawanan dah, pukul 3 bangun lagi, pukul 4 boleh. Tetapi kalau dalam bab ibadat tak boleh. Tak rajin tu. Tak urut bangun ngatuk macam-macam. Tu. Maka berjaya dalam dia tu kira-kiranya. Benda dia. Yalah, agenda dia tu berjaya dah. Supaya dia dah kira-kiranya dah mementingkan benda-benda tu. Belajar juga kira-kiranya hak dunia saja. Mikirlah kau ni apa keuntungnya kita dapat. Apa kerja hak kita boleh buat. Dengan benda, kalau kita belajar benda ni, keuntungnya ni, masa depan kita ni boleh gapo nanti. Kan? Bersungguh tu kat waktu tu. Siang malam sungguh, sedangkan kita tak tahu kita mati bila tu. Tak tahu. Hak agama tu sebenarnya hak lagi penting. Tetapi kita yolo kau ni dok, kita nak hidup gano.
Nanti nak mengharungi gana kehidupan yang penuh dengan kena piti belakang lon ni tu. Nak masuk jambe pun kena ada piti. Kita kata lon ni tu. Ni duk sibuk ke agama. Duk sibuk nak apa ni taklim semua ni duk. Maka kejarlah kita tu dah. Sedangkan bila kita mati malaikat tak tanya. Muka nakir tak tanya waktu tu. Kenapa tak? Dia tanya pasal agama kita. Waktu utama sekali. Kenal Nabi setakat mana, ikut Nabi. Yolo betul kok idola kita Nabi. Kalau idola kita Nabi, kenal kok. Isteri-isteri dia kenal kok, anak dia. Dah kata Nabi Muhammad ni idola tu. Mulut nak tahu. Tak kenal kok isteri dia. Ia berapa orang. Anak dia, keturunan dia tu sebagai contoh. Kita kata, gapo dia hak Nabi suruh kita buat. Gapo dia hak Nabi larang. Tak ada dah. Kira-kiranya. Kita kenal lebih lagi orang lain. Tu kira-kira berjaya. Buat-buat ni. Jadi hak itulah Tuhan nak ingat benar. Berkaitan dengan perangai dia. Jadi kira-kira supaya dia. Tak ada. Nama saja Islam dok, tetapi Nabi pun kita tak kenal. Kita lebih kenal artis lagi dok, lebih kenal orang-orang yang apa dia? Kita kata lah ni. Orang-orang yang soho viral dok, lebih kenal ahli sukai lagi. Semua dia tak ada dah. Duk kira dunia saja. Duk kira benda ni berapa kita dapat ni, berapa puluh ribu ni. Berapa juta kita dapat ni. Duk kira tu. Tak ada dah memikir pasal akhirat. Maka berjaya dah lah. Pokok dia. Sebab itulah Nabi pesan di zaman Nabi lagi. Nabi sudah pesan dah. La tattabi'anna sunana man qablakum. Kamu pasti akan tunggu sunnah orang-orang, cara hidup orang-orang sebelum kamu, iaitu Yahudi Kristian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Memang kita akan tunggu cara dia. Dulu. Sehingga Nabi kata, hatta law salaku fi juhri dabbin la salaktumuhu, atau kama qala, gitulah. Sehingga kalau dia masuk dalam lubang berok pun kamu akan masuk juga. Tu. Kita akan tunggu. Kalau kita tidak kenal dia. Jadi di sini Tuhan nak suruh kita kenal lah ni. Nak suruh kenal orang Yahudi ni kan. Memang dia pasti susu. Dia tahu dia tak royak. Ni salah satu ciri-ciri dia lah. Gitu. Dia tahu kita betul tapi dia tak seroyak. Siapa ni? Orang-orang dulu dia. Orang Allah ni dia duk pakai kitab dia dulu lah. Kitab dia dulu telah diselewih, tak boleh guna dah. Tu heroyak dah juga dah. Gitulah. Jadi rasanya setakat itulah dulu kita untuk kali ini. Wallahu a'lam. Ada apa-apa pertanyaan? Saya tanya, soal sunnah dulu tak ada ya. Kita tak perlu mula-mula dengan mengenai kiblat. Solat sunnah. Saya mengenai kiblat dulu pemula. Ada hak Nabi maya atas kenderaan tu dak. Hak tu semaya sunat. Kira-kiranya awalnya dia start dengan ngadap kiblat dulu. Lepas pada tu baru dia kona gilai. Tapi kalau nak mula tu mesti ingat kiblat. Tapi kalau kenderaan hak kita tak boleh ngadap kiblat tu, kira-kiranya tak apa lah. Semaya sunat. Atas semaya sunat dia kelonggaran. Sebenarnya ulama-ulama duk bincang semaya sunat ni, tapi hak Nabi buatnya gitu. Hak Nabi maya atas kenderaan tu semaya sunat, tapi asal dia semaya sunat lah. Hak tidak menghadap kiblat. Ada kata kena menghadap kiblat dulu, ada kata tidak, tak payah. Ikutlah start mana pun duk. Muka kita duduk atas kereta nak menghadap kiblat kan tu. Kiblat duk kat belakang nak menghadap lagu mana? Ada. Atas kereta. Payah dah nak kena kita duduk dalam jam ni sebagai contoh tu. Lagu mana nak maya sunat? Gitu jelah. Kira-kiranya boleh semaya sunat. Ini untuk semaya sunat lah.
Ada apa ni, untuk sembahyang sunat ni dia ada banyak rukhsah lah di situ, banyak kemudahan untuk orang yang nak sembahyang sunat. Di atas kenderaan dia ada 4 suku pulak dah. Sembahyang sunat atas kenderaan dalam hadis ke apa pun ada bicara suku pulak lah ke mana. Cara-cara dia. Ada kata tak boleh, kena start dengan apa ni, ngadak kiblat dulu. Ada kata tak apa. Jadi kita tengok keadaan kita lon ni, kalau payah kan, kira-kiranya kena guna hak tak apa. Lebih baik lagi daripada kita tak main langsung. Okey. Kurangnya kita main sunat juga. Belan-belan je tu dah 2 rakaat, 4 rakaat. Sebagai contoh lah. Benda kita tak boleh nak ngadak. Kalau benda boleh pusing-pusinglah dulu. Kan? Kita saja. Okey. Untuk ayat ni rasanya tak dekat pada tu tak jelas tu dah. Rasanya setakat itulah dulu. Kita untuk kali ni wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.